Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran surah An-Nabawiyah. Kita masih lagi sedang membicarakan berkenaan dengan peperangan Uhud, di mana apa yang dapat kita ringkaskan pada pelajaran yang lalu adalah bahawasanya peperangan Uhud ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah menurut kesepakatan ulama. Yang jadi selisihnya adalah hari bulannya. Ada yang mengatakan pertengahan Syawal, ada yang mengatakan pada 10 awal Syawal dan sebagainya. Subhanallah. Dan juga telah kita mendengarkan bahawasanya gunung Uhud di Madinah adalah tempat di mana peperangan ini terjadi, dan gunung tersebut dinamakan Uhud kerana keunikan dan persendirian daripada gunung lain di sana. Jadi Uhud ini boleh dinamakan, diambil daripada perkataan ahad, yakni yang bersendiri, ataupun yang single, kerana dia unik daripada gunung-gunung yang lain yang berada di sana. Baik, kemudian awalnya punca peperangan Uhud ini adalah kekalahan musyrikin Quraisy dalam perang Badar telah merendahkan martabat mereka, sementara dendam mereka terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin semakin berkobar dalam hati mereka. Maka oleh itu beberapa pemimpin Quraisy termasuk Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal dan Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhum, mereka belum masuk Islam ketika ini, bersama dengan para pemimpin lainnya berkumpul untuk mencari cara membalas dendam dan meminta bantuan pemimpin mereka ketika itu, iaitu Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu, juga belum memeluk Islam ketika ini. Sayyidina Abu Sufyan setuju untuk membantu mereka dengan harta mereka, dan setiap kabilah mengeluarkan sejumlah harta yang akhirnya mencapai 50,000 dinar. Sebuah jumlah yang sangat banyak, yang maknanya kalau kita ikut duit sekarang ni lebih daripada million. Subhanallah, mereka keluarkan demi untuk membalas dendam mereka terhadap kekalahan kepada orang-orang Islam. Lalu Allah mengungkapkan dalam surah Al-Fal ayat 36 bahawa orang-orang yang kafir menghabiskan harta mereka untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah, namun harta itu akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka. Sebuah hadis yang ringkasnya dalam ayat 36 surah Al-Fal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahawasanya harta-harta yang mereka kumpulkan ini kelak akan menjadi penyesalan buat mereka. Kemudian harta yang mereka keluarkan ini tidak akan membawa manfaat buat diri mereka sendiri. Dan subhanallah, setelah pasukan musyrikin berkumpul lebih daripada 3,000 tentera, termasuk 700 berkuda, 700 memakai baju besi, dan pasukan wanita yang dipimpin oleh Hindun. Di dalam kesibukan kaum musyrikin menyiapkan pasukan mereka, Sayyidina Abbas secara sembunyi menghantar sepucuk surat kepada Nabi SAW di Madinah dengan perantaraan seorang daripada Bani Ghifar. Jadi Sayyidina Abbas secara sembunyi menghantar surat, berikan information kepada Nabi SAW yang berada di Madinah. Subhanallah, Sayyidina Abbas memberinya upah yang banyak agar dia dapat sampai ke Madinah dalam masa 3 hari, dengan membawa surat yang berisi apa yang sedang dilakukan oleh kaum musyrikin. Apabila dia tiba di Quba, kebetulan Nabi SAW sedang berada di pintu Masjid Quba, dia langsung menyerahkan surat itu kepada Nabi SAW. Jadi dia ni ke Madinah hanya dengan satu tujuan, untuk berjumpa Nabi, serahkan surat pulang. Subhanallah. Dan Sayyidina Abbas kita tahu bahawasanya beliau ni adalah orang yang di antara orang-orang yang kaya di Mekah. Subhanallah. Jadi beliau mengupah seorang ini daripada Bani Ghifar untuk sampaikan surat ini kepada Nabi SAW, pergi dalam masa 3 hari. Subhanallah. Baik, Nabi SAW memberikan surat itu kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu supaya dibacakannya. Setelah surat itu dibaca, baginda meminta untuk dirahsiakan kandungan surat tersebut. Pada masa yang sama, kaum musyrikin juga sudah berangkat bersama pasukannya menuju Madinah dengan membawa berhala mereka diiringi dengan bunyian gendang dan sebagainya. Itu yang telah kita lalu, bahawasanya orang-orang musyrikin Quraisy mereka bawa
bersama mereka berhala mereka yang paling besar, iaitu namanya Hubal. Subhanallah. Dan bersama itu mereka membawa bunyi-bunyian seperti gendang, seluring dan sebagainya. Baik. Kaum musyrikin juga mendapat bantuan daripada puak-puak Arab yang lain yang dikenali dengan Al-Habish, yang terdiri daripada Bani Al-Mustalik dan Bani Al-Hawd bin Khuzaimah yang berkumpul di Habashi yang merupakan sebuah gunung di Mekah. Baik. Puak Habish ini mempunyai 200 kuda, 3,000 unta dan 700 tentera yang berbaju besi sehingga mereka tiba di Zulhulaifah. Baik. Jadi ini adalah keadaan di mana orang-orang musyrikin ini mereka mendapatkan sokongan, bantuan daripada puak Habish ini. Subhanallah. Dan kemudian sementara di Madinah pula, setelah baginda menerima surat bapa saudaranya, baginda segera kembali ke Madinah dari Kubah dan memberitahu pada yang lain. Kemudian, jadi ini adalah yang terakhir kita lalu berkenaan dengan peperangan Uhud. Kita masih lagi belum masuk peperangannya lagi. Ini masih dia punya sebelum terjadinya peperangan Uhud. Kemudian pada malam Jumaat, baginda memimpi sesuatu yang kemudian baginda menceritakannya pada keesokan hari setelah solat subuh. Baginda berkata, semalam aku melihat dalam tidurku sesuatu yang baik. Aku melihat seekor lembu disembelih dan aku melihat ujung pedangku sumbing. Kemudian aku melihat pedangku Zulkifar terlepas daripada sarungnya, maka aku tidak menyukainya. Dan aku melihat seakan diriku memasukkan tanganku ke dalam baju besiku dan mengiring seekor kambing kibas. Baik. Kemudian setelah baginda ditanya oleh sebahagian sahabat akan takwil mimpinya itu, baginda berkata, Nabi SAW pada malam itu, yakni berita sampai pada hari Khamis. Malam itu, Khamis malam Jumaat, Nabi SAW bermimpi apa yang telah kita dengarkan tadi. Subhanallah. Maka sahabat tanya kepada Nabi SAW tentang takwilan mimpinya itu. Nabi SAW adalah seorang yang sangat-sangat mempunyai ilmu yang luas. Apa sahaja ilmu dilengkapkan dalam diri Nabi SAW. Jadi bila sahabat tanya Nabi tentang takwil mimpi itu, Nabi tidak perlu untuk teragak-agak. Bersalahan dengan kita. Urusan mimpi ini, kalau kita ini bukan orang yang ahlinya, maka kita tidak boleh pandai-pandai pergi tafsirkan mimpi tersebut. Terkadang-kadang walaupun mimpinya sama yang ditulis dalam kitab, tapi bukan bererti maknanya sama. Lain orang, lain keadaannya, lain pengertian tafsiran mimpi. Subhanallah. Itu mungkin kita pernah tahu bahawasanya mimpi ini dia terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, mimpi yang datang daripada Allah. Mimpi-mimpi yang baik, mimpi syurga, mimpi melihat kedamaian dan sebagainya. Ini mimpi datang, ini jenis yang pertama, mimpi datang daripada Allah. Yang kedua, mimpi yang datang daripada syaitan. Mimpi-mimpi yang menakut-nakutkan. Lepas tu kita dianjurkan untuk membaca surah-surah seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur dalam keadaan berwudu untuk mengelakkan mimpi-mimpi yang tidak baik. Ini mimpi yang jenis yang kedua. Mimpi yang ketiga, mimpi yang kita kata mimpi psikologi. Maknanya mimpi yang terbawa-bawa. Kita memang kita umpamanya lah, kita nakkan sangat makan durian, umpamanya nakkan sangat makan durian sampai tidur pun mimpi durian, confirm mimpi durian. Subhanallah. Kalau kita tidur dalam keadaan halus, nanti kita akan tidur mimpi dalam keadaan nak main. Ini namanya psikologi. So kita tak tahu ni sekarang, kalau kita bermimpi sesuatu, kita nak kena tahu mimpi kita ni berlandaskan apa. Daripada apa ke, daripada syaitan ke, ataupun daripada kerana benda yang kita teringat-ingat. Subhanallah. Jadi bab tahu mimpi ni, dia tak boleh just sembarang orang. Tak boleh just sembarang orang. Subhanallah. Dan orang terkadang-kala kalau kita memberitahu mimpi kita kepada seseorang dan orang tu tak tahu, dia tak tahu makna mimpi itu, dia pandai-pandai jadi. Dia pandai-pandai takwilkan mimpi tersebut, boleh akan ada kemungkinan bahawasanya apa yang dia takwilkan itu akan terjadi. Walaupun dia salah, ada kemungkinan. Subhanallah. Baik.
Maka bila sahabat tanya kepada Nabi SAW tentang takwil mimpi Nabi itu, maka Nabi menjawab. Nabi berkata, ada pun lembu yang disembelih, maknanya sebahagian sahabatku akan dibunuh. Ujung pedangku sombeng berarti seorang dari keluargaku akan dibunuh. Pedang Zulkifar yang terlepas daripada sarungnya berarti dua perkara itu akan terjadi. Bermakna dua perkara itu, sahabat yang akan mati dan juga seorang daripada keluarga Nabi juga akan syahid, mati dibunuh. Tanganku masukkan ke dalam batu besi berarti Madinah, mana kota Madinah itu sendiri. Dan kami kibas berarti aku akan membunuh salah seorang pelipur kaum. Lalu baginda meminta pendapat kepada para sahabat sama ada untuk keluar menyerang kaum musyrikin atau tidak. Baik. Jadi sekarang ni kebanyakan atau hampir seluruh penduduk Madinah sudah mengetahui akan kedatangan orang-orang musyrikin untuk menyerang orang-orang Islam di Madinah. Nabi SAW kita sedia maklum bahawasanya baginda mempunyai satu sunnah untuk sentiasa berbincang dengan para sahabat tentang perkara yang belum ada wahyu daripada Allah, termasuk dalam urusan hal peperangan. Ketika ini Nabi SAW belum mendapatkan apa-apa wahyu berkenaan dengan peperangan Uhud. Maka Nabi berbincang dengan para sahabat, mengadakan musyawarah, perbincangan atau mesyuarat untuk sama ada keluar berjumpa dengan orang-orang musyrikin ataupun just remain dekat Madinah. Jadi kalau orang datang ke Madinah, kita serang hadap daripada kota, dalam kota sendiri. Baik, baginda mengemukakan pendapatnya untuk tidak keluar dari Madinah. Lebih baik berjaga-jaga di dalam Madinah kerana kita lebih mengetahui selok-belok di dalam Madinah. Semua sudut di Madinah dikelilingi bangunan atau rumah sebagai benteng. Nabi SAW apabila meminta pendapat sahabat, Nabi mengemukakan pendapat Nabi dahulu. Nabi mengemukakan bahawasanya lebih baik kita setia ke dalam Madinah. Supaya apa? Pertama kali Nabi mengatakan kita lebih mengetahui selok-belok di dalam Madinah. Jalan-jalan dalam Madinah ni kita lebih mengetahui daripada orang-orang Mekah. Baik. Kemudian yang kedua adalah rumah-rumah di dalam Madinah ini boleh dijadikan sebagai benteng. Jadikan sebagai benteng. Baik. Maka jika pihak musuh datang dan menyerang kaum muslimin, dapat membalas dengan menyerang mereka. Maksudnya kita akan dapat serang orang-orang musyrikin yang datang ke Madinah dengan serang daripada belakang. Subhanallah. Maknanya dia punya strongest point kat sini adalah bahawasanya kota Madinah itu sebagai fortress untuk orang-orang Islam ketika itu. Baik. Pada awalnya pendapat Nabi SAW ini disetujui oleh pembesar Muhajirin dan Ansar. Bermakna yang senior sahabat yang berumur, yang dewasa, mereka ini setuju dengan pendapat Nabi. Begitu juga dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Tetapi sebagai besar pemimpin tentera kaum muslimin yang diketuai oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu berpendapat untuk keluar bertempur. Sayyidina Hamzah pula dengan beberapa sebagai besar para sahabat memberikan pendapat mereka untuk kita keluar berjumpa dengan orang-orang musyrikin sendiri daripada remain dekat atau tinggal di Madinah. Baik. Abdullah bin Ubay ni dia kata, ya Rasulullah, adalah lebih baik untuk kita terus menetap di Madinah dan tidak keluar. Kata si munafik ni, demi Allah, kami tidak pernah keluar dari sini untuk menghadapi musuh kecuali kami mengalami kekalahan, dan tidak pernah musuh masuk ke sini kecuali kami dapat mengalahkannya. Maka biarkan mereka ya Rasulullah. Jika mereka tinggal, mereka akan tinggal di tempat yang buruk. Kalau mereka stay, mereka akan stay di tempat yang buruk. Baik, kerana mereka tidak akan dapat mengalahkan orang-orang Islam. Dan jika mereka masuk, para lelaki akan memerangi mereka di depan mata mereka, dan anak-anak akan melempari mereka dengan batu dari belakang mereka. Jika mereka kembali, mereka akan kembali dengan kekecewaan seperti waktu mereka datang. Nampak macam bagus si munafik ni. Dia kasih idea macam bagus. Dia kata, ya Rasulullah, just let them come to us. Kita just remain kat sini. Pasal
sekarang ni dia punya strategi, kita punya tempat ni tempat yang paling bagus, very good. Jadi kalau datang, kita boleh serang rendah. Kalau mereka masuk, kita akan serang mereka depan belakang maknanya. Subhanallah. Jadi kalau mereka datang, mereka akan baik dalam keadaan kekecewaan, ke mana mereka datang. Nampak macam bagus. Tapi sebenarnya, walaupun Ibnu Ubay ini memberikan sebab yang baik untuk tidak keluar ke Uhud, namun sebenarnya dia memang tidak mahu ikut berperang kerana sifat pengecutnya. Yang sebenarnya dia punya plot dia ada udang di sebalik mi. Dia memang tak nak ikut perang pun. Jadi sengaja generate macam-macam idea kasi Nabi ya Rasulullah tak payah keluar lah sebenarnya dia mana tak nak ikut perang pun. Si munafik ni. Baik, so ini sign the first group yang disetujui oleh Nabi SAW untuk tidak keluar ke Uhud, remain dekat Madinah. Baik. Sementara golongan yang bersemangat untuk keluar berhadapan dengan musuh di Uhud, yang sebagian besarnya merupakan mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Jadi those yang tak dapat ikut dalam peperangan Badar, for whatever reason mereka tak dapat ikut, mereka ni yang terlalu bersemangat. Now is the time for us untuk kita berperang. Kemarin tak dapat ikut perang kerana asal mulanya untuk menghalang rombongan kafilah orang-orang musyrikin pergi ke Syam. Jadi kita tak ikut. Now kita tahu bahawa maksudnya orang-orang musyrikin akan datang ke Madinah. So kita akan tunjukkan kekuatan kita. Jadi mereka semangat. Subhanallah. Maka mereka berkata, di antara mereka berkata, ya Rasulullah, marilah keluar menghadapi musuh agar mereka tidak menganggap kami pengecut dan lemah, agar ini tidak menjadi keberanian bagi mereka terhadap kami. So ni mereka punya ungkapan. Dan ya Rasulullah, lebih baik kita keluar, tunjukkan kita punya kegagahan, tunjukkan bahawa kekuatan kita ini, agar mana orang-orang musyrikin tidak akan menganggap kita ni orang yang pengecut yang menyembunyi dalam diri sendiri. Subhanallah. Baik. Mereka mengatakan lagi, demi Allah, kami tidak akan membantu orang Arab yang memasuki rumah kami. Kami tidak pernah dikalahkan oleh musuh yang datang ke daerah kami, apalagi dengan keberadaan kamu di antara kami. Jadi orang-orang yang sebagai golongan ini, para sahabat Nabi SAW yang sedang bersemangat ini mengatakan, kita sendiri tak pernah dikalahkan oleh musuh, apalagi kamu berada di sisi kami ya Rasulullah. Kemana ni semangat ni? Baik. Sayyidina Hamzah menyetujui pendapat mereka dengan berkata, ya Rasulullah, demi yang menurunkan kitab kepada kamu, aku tidak akan makan sampai aku bertarung dengan mereka dengan pedangku di luar Madinah. Jadi zaman dulu ni, di zaman Nabi SAW, Uhud ni dah bukan Madinah lagi, dah keluar. Now ni dah consider kawasan Madinah. Dan kita keluar daripada Masjid Nabawi tu, boleh nampak tu, boleh nampak. Subhanallah. Jadi zaman ni Uhud ni berada di luar Madinah. Dan kemudian Sayyidina Hamzah mengatakan, sampai aku bertarung dengan mereka dengan pedangku di luar Madinah. Kemudian Sayyidina Hamzah berusaha semangat ni, sampai tidak akan makan sampai berperang dengan mereka. Subhanallah. Baik. Daripada perbezaan pendapat ini, kelihatan jelas bahawa Baginda SAW tidak mahu keluar kerana strategi dan posisi di Madinah. Tetapi para sahabat terus memberikan saranan mereka sehingga akhirnya Baginda setuju. Ini akhlak Nabi SAW. Walaupun Nabi ini seorang pemimpin, on top of that, Nabi seorang Nabi dan Rasul, Nabi tak use that Nabi punya wildcard. Aku Nabi, orang kena dengar cakap aku dengar cakap orang. Nabi tak begitu naik wildcard. Nabi agak bincang. Dan bila bincang, nampaknya the majority of sahabat agree untuk keluar. Maka Nabi ikut. Nabi tak gunakan kuasa penuh. Ini akhlaknya Nabi SAW. Walaupun Nabi disagree, Nabi tidak berapa menyukai untuk keluar, tapi Nabi agree juga pasal major tidak agree. Subhanallah. Baik. Kemudian baginda melaksanakan solat Jumaat bersama para sahabat dengan menasihati mereka untuk bersungguh-sungguh dan berusaha keras serta memberitahu mereka bahawa mereka akan mendapatkan kemenangan selama mereka bersabar. Kemudian memerintahkan mereka untuk bersiap-siap menghadapi musuh mereka. Jadi kita tahu bahawasanya ini adalah berterusan ni. Surat sampai hari Khamis, malam Jumaat Nabi bermimpi, kemudian Nabi beritahu kepada sahabat pada sembahyang subuh hari Jumaat. Kemudian pada hari Jumaat Nabi memberikan nasihat untuk mereka
dan memberitahu mereka bahawa mereka akan mendapatkan kemenangan selama mereka bersabar. Ini dalam konteks khutbah Nabi pada hari tersebut. Subhanallah. Baik. Sebelum terjadi musyawarah tersebut, Nabi SAW telah mengutus dua sahabat yang bernama Anas bin Fudala dan Muqnis bin Fudala untuk pergi menyelidiki keadaan tentera musyrikin. Lalu mereka mendapati bahawa pihak musuh sudah berada di Zulhulaifah atau lembah Sabkhah. Baik. Jadi sebelum Nabi SAW mengadakan musyawarah tersebut, bermakna sebelum Nabi mendapatkan mimpi tersebut, Nabi sudah mengantar 5 orang untuk cek betul tak bahawasanya orang-orang musyrikin sudah on the way ke Madinah. Jadi dua sahabat bila sampai, mereka melihat bahawasanya pihak musyrikin sudah berada di Zulhulaifah, ini mikat ni, mereka sudah dekat ni. Dan bila dia dekat mikat orang-orang Madinah, ataupun ada riwayat mengatakan di lembah Sabkhah, bermakna sudah hampir dekat. Baik. Pihak musuh memilih untuk menetap di kawasan pengembalaan ternak bagi penduduk di Madinah. Lalu mereka merampas daripada mereka segala kepunyaan mereka serta binatang tunggangan mereka. Jadi orang-orang musyrik ini bila sampai ke tempat tersebut, mereka decide untuk stay kat situ, untuk take a rest kat situ sambil membuka kemah di situ. Dan pada masa yang sama mereka rampas pula binatang tunggangan mereka dan harta-harta mereka. Jadi orang-orang penduduk Madinah kat situ. Baik. Kemudian kedua sahabat itu pulang dan melaporkan peristiwa itu kepada Nabi SAW. Lalu baginda menghantar Uqbah bin Munzir untuk menyelidiki lebih dalam tentang peristiwa tersebut. Nabi datang orang, ini 2 orang sudah pulang. Ini 2 orang pulang, Nabi hantar lagi Uqbah bin Munzir untuk lagi double confirm. Cek lagi dalam apa yang mereka sedang buat. Baik. Jadi sahabat Nabi pergi. Saya dah juga mendapati bahawa pihak musuh benar-benar sudah semakin dekat dengan kota Madinah. Lalu dengan segera pulang ke Madinah untuk memberitahu Nabi SAW. Sahabat Nabi pergi cek, saya nak buat ni pergi cek, betul mereka sudah bergerak menuju ke kota Madinah. Baik, beritahu Nabi. Pada ketika itu, penduduk Madinah sudah mendapat berita akan kedatangan musuh untuk memerangi Madinah. Namun mereka bergirang kerana mereka yakin akan mendapatkan kemenangan seperti dalam peperangan Badar. Penduduk Madinah, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin di Madinah, mereka ni apabila berita sudah spread, orang-orang musyrikin sedang datang menuju ke Madinah untuk menyerang, orang-orang Madinah ini mereka gembira. Pasal mereka tahu mereka akan menang, seperti mana mereka menang dalam peperangan Badar. Dan subhanallah. Baik, so ini apa yang berlaku ketika itu. Untuk ketiga kalinya baginda mengutus Sayyidina Salamah bin Salamah. Setelah beliau tiba di kawasan musuh menetap, beliau langsung kembali ke Madinah dengan segera untuk melaporkan keadaan musuh ketika itu. Bila itu sudah spread, Nabi pun tahu bahawa berita sudah tersebar, Nabi hantar sekali lagi, yang ketiga kalinya. Confirmkan lagi betul-betul bahawa musuh sudah hampir ke Madinah. Baik. Maka kaum muslimin mula bersiap sedia dengan sesungguhnya dan bergerak tanpa menunggu arahan daripada baginda ketika itu. Jadi bila the third one balik laporkan kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Islam di Madinah, mereka ni semua dah utuh. Semua dah siap sedia, tak payah nak tunggu Nabi punya instruction, tak payah. Automatik, semua buat hal masing-masing. Semua menyediakan diri masing-masing. Subhanallah. Sebahagian melakukan penjagaan di batasan kota Madinah dan sebahagian yang lain pula mengawasi Masjid Nabawi demi untuk memastikan keselamatan baginda SAW. Mereka ni buat sendiri. Nabi tak suruh mereka lakukan itu, tapi mereka nak menjaga-jaga. Takut nanti orang-orang musyrik boleh serang dekat. Baik. Namun ketika itu baginda masih dalam keadaan tenang, tidak cemas dan tidak memberikan apa-apa perintah kerana belum menerima wahyu tentang itu, sehinggalah baginda mengadakan musyawarah setelah mimpinya. So that's what happened before Nabi adakan musyawarah tersebut. Nabi melihat bagaimana semangatnya para sahabat Nabi SAW, maka Nabi memberikan saranan. Subhanallah. Maka at the end of the day, para sahabat agree, Nabi pun setuju untuk berjumpa dengan musuh di luar Madinah.
Baik. Setelah solat Jumaat, pimpinan umat Islam di Madinah diserahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Bermakna kalau anything orang datang ke Madinah while Nabi tak ada, mereka kena jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Subhanallah. Lalu baginda pergi menyembahyangkan jenazah seorang sahabat Ansar yang wafat pada hari itu. Kita kalau lihat ni bermakna Nabi punya schedule ni very tight, back to back. Lepas semua Nabi berjumpa dengan sahabat, memerintahkan sahabat untuk siap sedia, kemudian pergi sembahyang Jumaat pula, lepas tu ada jenazah lagi, Nabi sembahyangkan lagi pada hari tersebut. Subhanallah, siapkan diri pula nak pergi perang, keluar daripada Madinah ketika itu, back to back. Subhanallah. Setelah mengerjakan solat asar berjamaah, baginda pulang ke rumahnya bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk memakai baju perang. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menemani Nabi SAW pulang ke rumah dan memakaikan Nabi baju perang. Mereka yang memakaikan Nabi baju perang itu, subhanallah. Kedua sahabat ini memakaikan Nabi serban lalu mengenakan baju besinya lengkap dengan pedangnya sebagai panglima perang. Bermakna full set lah. Make sure Nabi safe. Pakaikan Nabi serban, pakaikan Nabi baju besi, lengkap dengan pedangnya dan sebagainya. Subhanallah. Ada sebagian pendapat mengatakan pedang ini Nabi dapatkan daripada apabila berkenaan dengan ekspedisi Bani Qainuqa yang keluar di halaman dari Madinah. Harta yang mereka tinggalkan. Subhanallah. Dan pedang yang Nabi bawa inilah yang Nabi gadaikan kepada seorang Yahudi yang ditembus oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah kepergian Nabi. Subhanallah, panjanglah cerita berkenaan pedang ni. Baik. Sementara itu pasukan kaum muslimin sudah berkumpul di hadapan masjid sambil menunggu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini hari Jumaat ni, asar. Ketika itu timbul kekesalan di hati sebagian sahabat seperti Sayyidina Usaid bin Uzair dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dalam keadaan berkumpul ni, tiba-tiba ada dua sahabat ni dan juga beberapa sahabat yang lain timbul kekesalan. Kekesalan apa? Mereka kesal akan perbuatan mereka mendesak baginda untuk keluar berperang. Lalu beliau mengusulkan untuk menyerahkan keputusan itu kepada baginda sahaja. Jadi mereka menyesal kerana mereka punya majority punya suara agree untuk berperang di luar Madinah. Jadi seolah-olah mereka ni dah memaksa Nabi ikut mereka punya pendapat. So mereka rasa menyesal. Bila it should not be the way lah sepatutnya. Kan baiklah, kita kalau kita ikut secara umum pun, kalau kita tahu itu adalah seorang Nabi, kan bahasa umumnya kita dah akan ikut apa saja Nabi cakap, kita ikut. Tapi oleh kerana Nabi mengadakan mesyuarat dan kebanyakan suara mengatakan kita keluar, maka Nabi ikut. So olah-olah memaksa Nabi ikut instead of kita yang ikut Nabi. Jadi lalu mereka, saya Usaid ini mengatakan kita kasihkan keputusan itu kepada Nabi saja. Let Nabi decide. Baik. Ketika itu keluarlah baginda dengan memakai 2 lapis baju besi. Lalu Sayyidina Usaid dan Sayyidina Sa'ad berkata kepada Nabi, kepada baginda, maafkan kami tidak seharusnya mendesak untuk keluar. Maknanya ya Rasulullah, tak payah ikut kita lah. It's up to you actually. Subhanallah. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, aku telah mengajak kamu untuk tetap tinggal, tetapi kamu menolak. Nabi mengatakan, dan tidaklah boleh bagi seorang Nabi ketika telah memakai pakaian perang untuk umatnya, untuk melepaskannya sehingga Allah memutuskan antara baginda dan musuhnya, atau dalam riwayat lain sampai baginda berperang. Nabi mengatakan tidaklah patut ataupun tidaklah boleh bagi seorang Nabi dan pakai baju perang kemudian buka balik. Subhanallah. Sebagai ulama berkata, kerana perbuatan tersebut menunjukkan kepada sifat pengecut yang merupakan mustahil untuk seorang Nabi. Bila seorang Nabi itu sudah melepaskan baju perangnya, itu menunjukkan seolah-olah tidak mau berperang. Bila tidak mau berperang, itu menzahirkan sifat takut atau pengecut. Subhanallah. Dan itu adalah sifat yang mustahil untuk seorang Nabi. Nabi itu adalah pemimpin. Baik. Jadi ini yang berlaku pada asar hari Jumaat ketika itu. Kemudian baginda menyerahkan 3 bendera kepada 3 sahabat, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair yang diberikan bendera Muhajirin,
Sayyidina Usaid bin Uzair yang diberikan bendera kaum Aus, dan Sayyidina Ubad bin Munzir yang diberikan bendera kaum Khazraj. Nabi berikan 3 bendera. Ansar ni kita tahu ada 2 kuat, Aus dan Khazraj. Baik. Dari setiap kuat tu Nabi berikan bendera. Aus dapat 1, Khazraj pun dapat 1, kaum Muhajirin pun ada 1. Asal mulanya Nabi SAW memberikan bendera Muhajirin ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi apabila mendapatkan berita bahawasanya panglima umum peperangan Uhud itu sama klan suku kaum dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, maka Nabi berikan bendera itu kepada Sayyidina Mus'ab. Jadi fair lah maknanya. Sana pun sama kuat, sini pun sama kabilah. Subhanallah. Baik. Setelah semuanya lengkap, maka keluarlah baginda bersama 1000 pasukan. Umat Islam 1000, orang-orang musyrikin 3000. Hanya 2 orang sahaja yang berkuda dan yang bersenjata lengkap hanya 100 orang. Out of 1000 ni 2 orang saja yang berkuda dan 100 saja yang lengkap. Itu ni yang lengkap. Subhanallah, dengan peralatan perang. Yang lain mungkin ada yang tak full, yang mungkin ada baju besi, tak ada perisai dan sebagainya lah, tak komplit. Baik. Baginda meneruskan perjalanan sehingga sampai ke puncak Bukit Sania. Di sana baginda bertemu sebuah pasukan dan bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah sekutunya Abdullah bin Ubay dari kalangan Yahudi. Ada sekumpulan pasukan daripada golongan Yahudi yang standby kat situ. Mereka nak buat apa? Mereka nak join Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik. Nak join Nabi. Jadi Nabi tanya, ini apa ni? Pasukan ini siapa ni pula? Subhanallah. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, ini adalah sekutunya Abdullah bin Ubay. Maknanya Abdullah bin Ubay punya geng lah, orang-orang Yahudi. Subhanallah. Baik. Beliau bertanya lagi. Nabi bertanya lagi, apakah mereka telah masuk Islam? Mereka menjawab tidak. Maka baginda berkata, kami tidak akan meminta tolong dengan orang-orang kafir atas orang-orang musyrik. Dan Nabi tanya, ni orang-orang Yahudi ni dah masuk Islam ke belum? Jadi sahabat beritahu mereka tidak masuk Islam, maka kami mengatakan kami tidak meminta tolong dengan orang-orang kafir atas orang-orang musyrik. Bagaimana meminta bantuan orang-orang kafir memerangi orang kafir. Subhanallah. Saya masih ingat waktu saya di Mesir tahun 4 final year, fikir perbandingan mazhab. Salah satu topik berkenaan dengan yang dibicarakan dalam bab fikir itu adalah berkenaan dengan orang-orang Islam berperang atas bantuan orang-orang kafir. Boleh ke tidak? Panjang bahasanya. Waktu tu saya masih ingat apa yang saya ingat tu, bahasanya lebih kurang dalam 300 page ni. 300 page. Besok nak periksa, hari ni demam sekejap. 300 page hafal. Tak pening kepala. Subhanallah. Tapi very interesting bagaimana ulama mengungkapkan. So di antara mereka punya dalil yang mengatakan tidak boleh meminta bantuan adalah menggunakan hadis ini. Mereka mengatakan dalilnya apa yang Nabi buat seperti ini. Nabi tidak menerima bantuan orang-orang Yahudi ketika nak memerangi orang-orang musyrik dalam peperangan. Subhanallah. Baik.